Hari ini kita akan masuk pada tajuk 6, asid, base dan garam. So hari ini kita tengok dulu pada OPKK. So yang pertamanya ialah kamu perlu bagi tahu ataupun tahu untuk boleh sebut dalam bentuk ayat apa yang dimaksudkan dengan asid, apa yang dimaksudkan dengan alkali atau dengan kata lain definisi asid dan juga definisi alkali. Okey, yang kedua ialah maksud kebesan asid. Apa kebesan asid tu merujuk kepada apa? Yang ketiga, kenal eksperimen untuk mengkaji peranan air. Kat sini maksudnya kamu kena tahu apa fungsi air untuk asid dan juga alkali ni. Okay, asid. Kenapa air ni kalau tak ada, okey tak? Boleh tak? Macam tu. Okay, so kita pergi pada ayat yang seterusnya. Okay, bila kita sebut asid, saya percaya kamu dah belajar tajuk asid dan alkali, betul? Saya dah senaraikan beberapa asid yang dalam kimia kita akan biasa guna. So yang pertama ialah asid hidroklorik HCl. Okay, yang kedua adalah asid nitrik NO3. Kemudian kita ada H2SO4, asid sulfurik. Yang H3PO4 tu adalah asid fosforik. Okay, fosforik. Yang last sekali tu CH3COOH adalah asid etanoik. Dalam kimia, yang ni adalah formula-formula asid yang biasa kamu akan jumpa. Okay, cuba kamu perhatikan unsur apa yang dalam setiap asid tu dia ada. Ada hidrogen. Yes, ada hidrogen. Okay, hidrogen. Nampak kan? Semua nampak ada hidrogen. Ion sebenarnya itu adalah ion hidrogen. Jadi nak kata asid ni mestilah suatu bahan yang ada H+, yang ada ion hidrogen. Okay, kalau bahan itu tidak ada hidrogen, kemungkinan besar dia bukanlah merupakan suatu asid. Tetapi persoalan yang biasanya confuse kan, okay, adakah semua benda ataupun semua bahan-bahan kimia yang ada H+ adalah asid? Bukan semua. Sebagai contoh, saya nak bagi kat kamu H2O. Kamu biasa H2O kan? Kita semua tahu H2O ni adalah air. Dan kita pun tahu dalam H2O dia ada ion H+ dan juga OH-. Kan ada H+. Adakah air ni bersifat asid? Tak kan? Air ni confirm kamu akan kata mana ada air asid. Kalau air berasid kita tak mandi lah kan? Sebab kita tahu sifat-sifat asid. Apa sifat-sifat asid kelas? Menghakis. Kan? Kalau air tu menghakis, confirm kita tak mandi. Betul tak? 100 hari pun 100 hari lah tak mandi. Kan? Ke kamu sanggup hari-hari terhakis kan? Bila kena air dia terhakis. Okay, so tak kan? Okay, jadi air ni kita tahu dia bukanlah bersifat asid. Jadi kamu kena faham yang asid, semua asid mesti ada H+. Tetapi bukan semua bahan yang ada H+ merupakan asid. Contoh asid tadi dah ambil dah asid. So saya nak ambil satu contoh sahajalah. Okay, saya nak ambil asid. Okay, katakan saya ada asid HCl. Saya ambil HCl, senang. HCl ni, kalaulah saya letak dia dalam satu air, saya ambil satu bikar, dalam bikar tu dia ada air. Okay. Bahan ini, asid ni, bahan ni, bila saya masuk dalam air, kamu tahu apa yang berlaku pada asid? Asid itu dia akan bercerai. Bercerai jadi apa? Dia jadi H+ dan dia juga jadi Cl-. Maksudnya dia bercerai, dia berpecah. Okay. Bila dia berpecah, kita akan nampak adanya yang ni. Apa dia ni? Adanya ion hidrogen. Kan? Okay, yang ni ada air, dalam ni adalah air. Okay, jadi bila kita bercakap tentang asid,
kamu kena tahu asid itu adalah bahan. Okay, suatu bahan. Bahan yang macam mana? Bahan kimia lah. Okay, yang bila kita masuk dalam air, keadaan itu bila kita masuk dalam air, asid itu asid itu dia berpisah, dia bercerai, kita panggil dia, itu istilah dia dalam kimia adalah mengion. Ataupun definisi bagi asid, kamu ingat gambar rajah ni je. Macam mana nak buat ayat? Okey, kamu tengok saya letak nombor. Asid adalah satu bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Kalau ada bahan, dia ada H+. Contoh dia ada HCl. HCl dia tak semestinya asid HCl ada juga dalam keadaan gas. Bila dia dalam keadaan gas, so dia adalah molekul. Okay. Dia adalah molekul. Kita tak masukkan dia dalam air. So bila kita tak masukkan dalam air, dia tak bercerai. Dia still wujud dalam keadaan molekul. Bila keadaan dia wujud dalam keadaan molekul itu, dia bukan asid. Okay, dia bukan asid lagi tau. Bila dia masuk dalam air, baru kita boleh buktikan, oh okay, yes, ini asid. Macam tu. Sekarang, kita nak pergi pula pada alkali. Okay, kamu perasan tak? Tajuk kita tadi apa? Asid? Base dan garam. Asid, base dan garam. Kenapa pula saya senaraikan kat sini alkali kan? Saya dah tersalah ke apa? Okey, bukan sebabnya base. Pernah dengar perkataan base? Okay, dalam base tu dia pecah pada dua. Satu kita panggil dia sebagai base, satu lagi kita panggil dia sebagai alkali. Alkali ni sebenarnya base yang larut dalam air. Nah, apa yang masuk dalam kategori base? Semua logam. Semua logam oksida dan juga semua logam hidroksida. Hidroksida. Itu adalah base. Contoh logam apa Contoh logam Mg. Mg oksida. MgO lah. Okey, itu adalah sejenis base. Okey, kemudian kata logam Na hidroksida. Ion hidroksida adalah OH. Ini adalah base. Tetapi base ini kita boleh pecah dia pada dua. Satu yang memang kita panggil dia base lah. Sebab apa base? Sebab base ni tak larut air. Yang ni dia tak larut air. Okay, dan satu lagi kita panggil dia alkali. Adalah base yang larut air. Contoh NaOH. Larut air tak? Dia larut air. Maka dia termasuk dalam kategori banyaklah macam barium oksida, semua logam hidroksida adalah base. Untuk base dia terbahagi kepada dua. Base, satu yang memang kita namakan base, satu lagi ialah alkali. Okay, so yang kita nak bincang dalam tajuk ni sebenarnya adalah alkali. Alkali kita tu maksudnya base lah, base yang larut air sahaja. Yang tak larut air, kita tak mau sembang. Kita tak mau sembang dalam tajuk ni. So alkali, kalau sebut dia alkali, kamu mesti ingat NaOH kan? So jadi, sama je macam dengan asid tadi. Okey, natrium hidroksida, bila saya masukkan dia ke dalam air, dia juga sebenarnya akan bercerai menghasilkan ion natrium dan juga ion hidroksida. Dia terpisah. Okey, dekat mana? Dekat dalam air lah bila kita masukkan dalam air. So dia akan menghasilkan yang ni adalah ion hidroksida. Okay, so
Alkali itu apa? Alkali itu sama juga bahan kimia. Yang mana kita tahu bila dia masuk dalam air, dia bercerai. Istilah dia dalam kimia ialah mengion. Atau dengan kata lain ialah nak jadi ion. Dia dah jadi ion. Okay. So untuk ingat, untuk memudahkan kamu ingatlah. So kita bila otak kita bila ada gambar, kita macam ingat sikit kan. Kalau nak hafal tulisan tu, kita macam susah sikit nak ingat. So jadi kamu ingatlah. Alkali ialah, dia punya definisi ialah satu bahan kimia yang mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. Sama je dengan asid tadi. Cuma alkali dia menghasilkan ion hidroksida. Kalau asid tadi dia menghasilkan ion hidrogen. Tu je perbezaan dia. Boleh? Dan saya rasa kalau kamu boleh lukis balik gambar rajah ni dalam buku kamu tanpa tengok apa yang saya tulis, itu sudah memadai yang buktikan bahawa kamu memang boleh ingat dia punya definisi. So settle bahagian yang pertama OPKK yang pertama tadi, definisi bagi asid dan juga definisi bagi alkali. Okay, untuk asid, dia ada kebiasaan asid. Kebiasaan asid. Susah nak sebut. Okay, apa sebenarnya kebiasaan tu? Okay, kamu perasan tak tadi? Kalau saya ambil contoh. Okay, saya ambil contoh tadi, saya ada HCl kan? Dia akan separate H+, so bila dia masuk dalam air, dia akan hasilkan ni, asid, dia akan menghasilkan, dia mengion dalam air, ni air bekas yang ada air. Okey, dia akan menghasilkan H+. So, dia hasilkan berapa banyak H+? Dia hasilkan sebiji. Sebab apa dia sebiji? Ni tengok sini. Tengok ni dekat formula ni, mana saya tahu dia sebiji? Okey, saya tengok dekat sini . Saya tengok dekat sini. Saya contoh kat sini. Ini kan sebiji kan? Ni sebiji. So Cl pun sebiji. That's why bila saya lukis tadi, dia hasilkan satu H plus dan satu lagi dia hasilkan Cl minus. So ada dua ion lah sekarang ni. Okay, tetapi kalaulah saya ada asid H2SO4. Bila saya drop dia dalam air, saya masukkan dia dalam air, dia akan mengion. Sebab tadi kita tahu dia asid. So bila dia asid, dia mengion. So bila dia mengion, kamu nampak tak bilangan ni? Ada 2 biji. Kan? So bermaksud dalam ni H+, bila dia bercerai, dia akan hasilkan sebiji, 2 biji H+, dan juga satu lagi ion sulfurik tu lah. Dia akan hasilkan 2. Okay. Yang dimaksudkan dengan kebiasaan, base tadi, basean tadi, okay, merujuk kepada bilangan ion hidrogen. Ion H+ lah saya tulis. Okay, bilangan ion H+ yang dapat dihasilkan. Yang terhasil lah saya tulis. Kan? Yang terhasil lah ayat dia. Kebiasaan ni merujuk kepada bilangan ion H+ yang terhasil. Kalau dia hasilkan sebiji, nama dia adalah monoprotic acid. Okay, dia adalah asid monoprotic. Kita belajar kan monocotyledon. Kan dulu sains lah kan belajar biji benih. Monocotyledon. Mono tu apa? Mono tu maksudnya satu. So yang ni dia menghasilkan satu sahaja asid, satu ion asid, maka nama dia monoprotic. Okay, kalau asid sulfurik ni, dia menghasilkan 2 ion hidrogen, nama dia ialah diprotic. Di tu 2 kan? Dicotyledon. Saya tahu kamu biasa dengar. Okay. So contoh asid yang ni kalau dia menghasilkan 3, nama dia triprotic acid. Okay. Acid triprotic. So contoh dia apa? Contoh dia tadi saya tulis H3PO4. Tak banyak asid yang menghasilkan 3 ion. Okay, kalau kamu tengok asid fosforik ini dia ada 3. So bila dia bercerai dalam air, dia akan menghasilkan 3 H+ lah.
3 biji. Kemudian ada 3 minus. So ada 3 biji. 1, 2, 3. Dia menghasilkan 3 biji ion H+, maka nama dia triprotic. Okay, so setakat itu saja. 4 apa panggil? 4 tetra kan? 4 tak ada tak ada asid tetraprotic, tak ada. Tengah buku dia ada guna perkataan monobase. Monobase tu maksudnya monoprotic lah. Sebab dia ambil apa? Dia ambil base ni. Sebab kan base, nama pun kebesan. Tapi dalam buku teks, dia guna monoprotic So that's why saya kena cakap juga dengan kamu monoprotic ni. Sebab dalam buku teks, dia guna monoprotic. So kalau dalam exam ataupun SPM nanti, kalau kamu jumpa perkataan monobase, itu merujuk kepada asid monobase. Sama juga untuk yang ni, ada dibase. Yang ni pun samalah, tribase. Terusnya kita tengok terus pada penggunaan asid dan base. Secara kasarnya, asid dengan base ni memang banyaklah digunakan dalam kehidupan kita seharian. Antaranya dalam bidang pertanian contohnya. Dalam bidang pertanian, kita guna asid dengan base ni merujuk kepada alkali kita guna apa? Kita guna untuk buat baja. Yang ni nanti kamu akan belajar tau, nama-nama baja. Macam mana nak hasilkan baja? Contohnya nama baja tu adalah amonium. Macam mana nak hasilkan baja tu? Kamu kena belajar. Nantilah yang tu. So dalam bidang apa lagi? Perindustrian. Yang ni terlalu banyak kan. Kita nak buat tayar, kita kena guna asid untuk gumpalkan getah kan, untuk leraikan getah tu kita guna asid Lagi dalam perindustrian kita guna asid sulfurik. Kita guna untuk apa? Kita guna untuk buat polimer. Contoh polimer ni macam plastik lah. Plastik sampah kamu tu kan. Itu kita hasilkan dalam industri, kita gunakan asid. Lagi asid sulfurik. Nak buat kereta. Nak apa? Yang dalam enjin kereta tu, air dalam tu, itu adalah menggunakan asid sulfurik. Apa lagi? Bidang apa lagi? Banyak contoh lain pun banyak, nanti kamu boleh google. Kegunaan asid dan base ni banyak. Dalam bidang perubatan. Perubatan ni buat ubat lah. Kita buat ubat. Contoh ubat yang famous sekarang ni, yang tengah orang berebut, ubat apa? Aspirin. Ataupun nama lainnya, jenis yang lainnya adalah paracetamol. Panadol tu lah. Panadol tu je nama. So untuk buat ubat. Lagi apa? Ubat gastrik. Ubat gastrik adalah asid dalam perut kita pun ada asid. So asid tu digunakan untuk buat ubat gastrik. Lagi bidang apa lagi? Kamu boleh cari dalam Google. Lagi bidang makanan. Makanan mesti ingat kan makanan. Tadi kamu bagi contoh cuka. Tak? Acid base ni kita nak buat cuka. Kita nak masak. Kemudian kita nak buat kek. Kita akan guna apa? Bikarbonat tu apa? Kalsium bikarbonat. Itu adalah jenis alkali. Lain-lain tu macam ubat gigi tadi yang kamu sebut, sabun, kan? So nanti kamu boleh cari sendiri maklumat-maklumat lain tu. Vitamin C. Vitamin C pun adalah asid, sejenis asid So asid apa nama dia? Vitamin C, asid ascorbic nama dia. So yang tu nanti, yang ni susah ingat kamu baca lah, sebab soalan pun dia akan tanya satu soalan je kalau dalam SPM tu. Kan? Yang lain tu dimasuk dalam objektif lah. Next kita tengok. So kita pergi pada yang terakhir. Saya ada tabung uji. Kemudian saya ambil lagi satu tabung uji. Saya nak buat macam ni. Satu ni saya tak mau air lah. Saya tak mau air, so saya buang air dia, saya buang dekat sini. Saya tuang air ni. Apa yang saya buat ialah saya akan ambil satu bahan.
Bahan itu saya ambil asid lah saya contoh asid Okey, satu kalau saya ada bahan dalam bentuk pembejal. Saya ambil asid glacial saya tulis asid glacial. Kamu tahu apa maksud asid glacial? Dia bukan nama asid tau. Asid glacial ni asid yang dalam keadaan pembejal. Okey, dia adalah asid yang dalam keadaan pembejal. Dia bukan dalam air lah. Dia dibekukan. Asid yang dibekukan. Dia dalam keadaan yang pembejal. Okey, saya ambil asid tu, saya masukkan dalam ni. So dia jadi ketul kat sini kan. Saya masukkan dia. Okay, yang ni pun sama. Okay, saya masukkan asid tu dalam ni. Mana lukis masuk je lah. Okay. Kemudian, macam yang kita belajar tadi, bila kita ada air, dan bila kita ada air, bila kita masukkan asid, apa yang berlaku pada asid tu kelas? Ni dalam bika yang kedua ni, dalam tabung uji yang kedua ni. Bila Adam kata asid bercerai membentuk ion hidrogen, Hamzah kata cerai dan menghasilkan ion hidrogen. Yes, betul lah tu. Hebat dah. Faham dah. Okay. Yang ni saya nak label Ustaz. Yang ni saya masukkan air. Yang ni saya masukkan apa nama dia? Okay, pelarut organik. Okay, saya masukkan pelarut organik. Okay, saya nak kaitkan dengan tajuk yang kamu dah belajar tu. Okay. Sama juga. Dekat sini pun saya akan masukkan asid juga. Okay. Yang dalam air, kamu dah bagi tahu saya dah. Kamu dah jawab dah. Bila saya masukkan asid ke dalam air, dia akan mengionkan. Dia akan mengion, dia akan hasilkan H+. So, bila dia hasilkan ion H+, katakanlah saya ambil satu kertas ataupun saya ambil satu kertas litmus. Okay, saya ambil satu kertas litmus. Saya masukkan ke dalam ni. Saya test. Okay, apa jadi pada warna kertas litmus? Kalau asid dia sifat dia apa? Dia menukarkan kertas litmus merah. Dia jadi merah ke dia merah ke biru? Biru merah ke merah ke biru? Biru ke merah. Yes, biru ke merah. Okay, kamu ingat asid adalah biru ke merah. Jadi bila saya masukkan kertas litmus, so saya lukis warna biru ni. Okay, saya masukkan ke dalam air, dia akan turn jadi warna merah. So dia akan tukar jadi warna merah. So sini dia akan jadi warna merah. Maksudnya dia dapat menunjukkan sifat asid dia. Kan? Tapi kalau kita perhatikan, okay, pada bekas yang kosong ni, bila saya ambil asid, saya masukkan dalam bekas yang kosong ni, tak ada apa-apa ni. Saya uji dia dengan kertas litmus. Apa jadi dekat dia? Apa jadi dekat kertas litmus ni? Okay, apa jadi dekat kertas? Adakah dia akan bertukar menjadi warna merah? Dia tukar tak? Zaini kata tak jadi apa? Sebab tak ada air. Yes, betul. Tepatlah tu, faham Okay, dia tak jadi apa Yang sini dia tak menukarkan, dia tak berubah. Tiada perubahan. Sebab apa? Dia tak ada air. Nak katanya peranan air ni mesti ada. Baru asid itu boleh menunjukkan sikap dia, sifat dia. Barulah dia boleh menukarkan kertas litmus. Kalau tak ada air, dia tak panggil asid lagi. Dia tak jadi asid lagi tau. Bila dia tak jadi asid lagi, macam mana dia nak tunjukkan sifat asid? Macam itulah. Okey. Kemudian yang bekas yang ketiga ni, saya letak asid tersebut dalam pelarut organik. Okay, dalam pelarut organik, apa yang berlaku pada asid? Adakah asid dia larut dalam pelarut organik? Adakah asid dia larut dalam pelarut organik? Tak larut dalam organik.
Yes, betul. Dia tak larut Jadi kalau kamu uji dia pun sama juga. Dia tak akan menunjukkan perubahan pada kertas litmus. Kenapa? Sebab dia tak mengayon. Kau faham tak? Bila masuk dalam air saja, dia barulah jadi H+, wujud dalam bentuk ayon. Yang kat dalam ni, katakanlah saya bubur asid glasier tu adalah asid HCl. Okay, dia dalam ni bila saya masuk, dia masih kekal lagi sebagai HCl. Yang kita belajar HCl tu ialah dalam keadaan mempunyai ikatan covalent. Sebab apa? Sebab dia adalah bukan logam dan bukan logam. So dia masih lagi kekal di situ dalam bentuk molekul. Dia tak ada lagi H+. Bila H+ tak ada, bahan itu bukan asid. Bukan lagi asid, belum lagi boleh menunjukkan sifat asid. Macam tu. Alasan dia ialah sebab dia masih lagi dalam keadaan molekul. Dalam ni alasan dia ialah sebab dia masih kekal dalam molekul covalent. Okay, dia masih kekal dalam sebatian covalent. Jadi dia tak mengayon sebab bukan air. Dia syarat dia tadi, asid tadi, definisi asid kita tadi, dia akan mengayon dalam air. Pelarut organik tak mau. Alright. So saya rasa jelas kat situ. Okay. Sama juga dengan alkali. Katakanlah saya ada di NaOH. Okay. Sama juga. Bila saya ada, gunalah warna merah tu kan. Okay. Bila saya ada NaOH, saya masukkan juga sama macam tadi. Saya masukkan dalam tabung uji yang pertama, saya masukkan dalam tabung uji yang kedua, saya masukkan dalam tabung uji yang ketiga. Asid ni tak adalah tau. Bekas kosong balik lah. So saya tak mau lukis lain. Okay, jadi bila saya masukkan dia dalam tabung uji yang kosong ni, okay, untuk NaOH, untuk base, kita tak panggil glacial kita panggil dia dalam bentuk pellet. Pellet ni dia bentuk dia macam ubat. Kapsul ubat tu. Okay, itu adalah pellet. So kalaulah kita dalam makmal, so saya boleh tunjuk dekat kamu, kita ada larutan NaOH, kita ada larutan natrium hidroksida dan kita ada pellet natrium hidroksida. Pellet natrium hidroksida ni ialah ubat kapsul tu. Okay, dia dalam bentuk macam tu. So bila saya masuk dalam bekas yang pertama ni, dalam tabung uji yang pertama ni, apa yang berlaku? Tiada perubahan. Kenapa? Sebab dia masih lagi kekal dalam keadaan pellet. So dia tidak mengayon. Right? Okay, untuk bekas yang kedua ataupun tabung uji yang kedua, bila saya masukkan NaOH dalam air, apa yang berlaku dekat NaOH? Apa yang berlaku dekat NaOH kelas? Dia akan mengayon. Okay, dia akan mengayon, dia akan menghasilkan ion hidroksida OH-. So OH- lah yang dapat dikesan oleh kertas litmus merah, yang mana kertas litmus merah ini dia akan tukarkan kepada warna biru. Okay. So dalam bekas yang ketiga, tabung uji yang ketiga pun benda yang sama yang berlaku bila saya masukkan pellet NaOH hidroksida, dia tidak mengayon dalam pelarut organik. Bila dia tak mengayon, bermaksud dia masih lagi wujud dalam keadaan molekul. Bila dalam keadaan molekul, tidak adalah ion hidroksida yang terhasil. So tidak boleh menukar warna kertas litmus merah kepada biru. Okay, clear? Ada satu bahan yang ni bahan ni. Nama apa bahan ni? Nak lukis apa ni? Bahan ni. Apa nama bahan ni kelas? Apa nama bahan ni? NH3? Amonia. Amonia. Jangan confuse saya dah bagi tahu dah kan macam mana nak cam. Bila amonium. So you need tengok 3 kat situ. 3 kita nak sebut kita kena buka mulut. Okay, masuk angin tu. 3 tu masuk angin. So kena buka mulut. So itu adalah amonia. Amonia, okay, kalau kita tengok kat sini dia tak ada OH kan? Dia tak ada OH. Tapi kelas bila kita masukkan dia dalam air,
apa yang berlaku dekat dia? Dia membentuk ikatan datif. So you remember ikatan datif? Siapa yang tak masuk kelas ikatan datif tu kan? Tak faham lah kot. Okay, dalam ikatan datif, NH3 ni dia ajak siapa? Dia ajak H+, okay, dia ajak H+, ni ada OH dengan H+, dia ajak ni, H+ ni bergabung dengan dia kan, sebab dia ada sepasang elektron yang masih lagi free. So jadi apa yang berlaku dekat dia ialah dia akan akan ajak H+ ni membentuk ikatan datif. So kat sini dia akan membentuk ion amonium. Okay, bila dia membentuk ion amonium, siapa yang tinggal seorang-seorang? So tinggal kawan ni je lah. Tinggal OH. Faham? So jadi sebab itulah kamu kena ingat NH3 ni adalah amonia ni adalah sebenarnya juga merupakan alkali. Okay, dia adalah alkali. Okay, sebab apa? Sebab bila kita masukkan di dalam air, dia macam bercerai. Dia menghasilkan ion hidroksida. Tadi kan kita kata apa-apa bahan yang kita masukkan, apabila kita masukkan dalam air, dia menghasilkan ion hidroksida, itu adalah alkali. So jadi dekat sini kalau kita tengok formula NH3 ni, amonia ni, asalnya dia tak ada pun OH, tetapi bila dia masuk dalam air, dia boleh menghasilkan ion hidroksida, maka dia juga berhak digelar alkali. Boleh Sama juga dengan H+ tadi sebenarnya. H+ tadi sebenarnya dia macam ni tau kisah dia. HCl contoh ambil HCl lah, senang Asid lain pun sama tau. Okay, HCl sebenarnya bila dia masuk dalam air, sebenarnya apa yang berlaku dekat dia? Bukan dia saja-saja separate jadi H+ dan Cl- tau. Okay, sebenarnya apa yang berlaku dekat dia ialah air ni, molekul air ni, okay, dia separate jadi H+ dan juga Cl-. H+ ni dia akan ajak kawan ni tau. Dia akan membentuk ikatan datif. So, kamu ingat OH pula, H2O juga boleh membentuk ikatan datif. Kenapa? Sebab dia ada dua pasang elektron yang masih lagi free. So dia baik hati bila dia jumpa dengan H+. So dia akan membentuk H3O. Dia dah ada dua, so dia terikat lagi dengan H+ yang ni. So dia akan membentuk H3+. Yang mana dalam ikatan datif kita panggil dia adalah ion hydroxonium. Okay, kamu tengok balik ikatan datif. Okay. Dan satu lagi yang ni lah yang tercicir, Cl lah. Okay. Sebenarnya asid ni dia masuk dalam air, okay, dia mengion, molekul air akan tangkap H+ dia. Akan membentuk ion hydroxonium. Sebenarnya ion hydroxonium ni lah yang merujuk kepada asid ni. Ada dia lah sebenarnya terjadinya asid. Tetapi bagi memudahkan perbincangan, ahli-ahli kimia, dia untuk asid, dia hanya kata bila sesuatu bahan itu menion ataupun bercerai, membentuk H+ pun okey dah. Okay, cukup untuk mewakilkan sebagai asid. So next time, kita akan sebut asid tu sebagai H+ lah. Dia menghasilkan ion hidrogen. Pada hakikat sebenarnya, dia sebenarnya adalah ion hydroxonium. Okay, hakikat dia yang sebenar yang ni, realiti yang ni. Tapi masa kita belajar untuk memudahkan penerangan, so untuk asid kita akan gunakan H+. Faham ke? Ke confused dah? Okay, kamu tengok explanation saya, dia akan berkait balik dengan tajuk-tajuk yang kamu dah belajar. Okay,